Tak malu ke PN bila pemimpin GPS dan GRS akur kepada YDPA? Apa kaitannya Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak dengan pilihan raya negeri di 6 negeri di Semenanjung Malaysia? Hanya pengundi negeri 9 Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang terbabit. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengulangi peringatan kepada Perikatan Nasional bahawa gabungan itu tidak boleh membentuk kerajaan walaupun menang pada pilihan raya negeri Sabtu ini. Katanya jika ada di antara 148 ahli parlimen yang kini menyokong kerajaan perpaduan melompat parti, kerusi mereka akan kosong. Begitu juga ahli parlimen Sabah dan Sarawak, semuanya terikat kepada Akta Anti Lompat Parti. Mereka PN tidak boleh membentuk kerajaan pusat dengan adanya akuan bersumpah kalau ini pun tidak difahami oleh seorang presiden sebuah parti, tegasnya. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mendakwa Kerajaan Persekutuan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang jika Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya negeri di 6 negeri pada 12 Ogos ini. Ahmad Zahid berkata sepatutnya Abdul Hadi memahami perkara yang boleh membentuk kerajaan secara demokratik. Saya harap apa yang berlaku di negeri-negeri ini memang tidak akan pernah berubah kedudukan kerajaan perpaduan di Putrajaya. Tambahnya lagi. Terdahulu, Abdul Hadi dipetik media sebagai berkata, ahli parlimen di dalam parti gabungan kerajaan perpaduan termasuk dari Sabah dan Sarawak sedang menunggu masa untuk menyokong Perikatan Nasional bagi membentuk kerajaan pusat yang baharu. Asal 10 ahli parlimen UMNO nak sokong kita, mungkin 15, tapi mereka ini dipaksa diugut yang ada kes nak bawa ke mahkamah menyebabkan orang UMNO ini dalam keketakutan, tegasnya ketika berucap pada ceramah Mega PRN 15 di Markas PAS Kampung Bukit Kecil Langkap, Terengganu, lapor Berita Harian pada Rabu. Ini tujuan politik yang sangat besar untuk selamatkan agama, bangsa dan negara kita terus dipelihara oleh Islam, ujarnya. Jelas Abdul Hadi mengungkit penolakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Musafa Billah Shah terhadap senarai akuan bersumpah SD 10 nama pemimpin Barisan Nasional yang dipersembahkan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin kepada baginda pada 22 November 2022. Nampak sangat Abdul Hadi masih tidak menerima ketentuan ilahi akan kekalahan gerombolan tebuk atap pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Di sebalik cakap besar Abdul Hadi itu, Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Affadilah Yusof menegaskan Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS komited merealisasikan hasrat kerajaan perpaduan untuk membangunkan ekonomi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pengalaman penggal lepas waktu pertukaran kerajaan, ketidakstabilan politik telah menjejaskan kedudukan ekonomi negara kita, maka negara ini tidak mampu membangunkan negara dan bantu rakyat. Sebab itu, saya kira kestabilan ini adalah tunggak segalanya. Maknanya, kita perlu berpadu mewujudkan kestabilan sekarang ini adalah lebih penting untuk rakyat Malaysia. Katanya ketika berucap pada Grand Final Kita Selangor malam kemarin, lapor bernama. Sementara itu, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak pula berkata dalam parti kerajaan perpaduan perlu berbangga kerana mereka masih mampu bekerjasama walaupun mempunyai ideologi berbeza. Beliau menafikan tumahan pengkritik gabungan perpaduan bahawa parti dalam kerajaan umpama tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Saya ingin menyatakan di sini bahawa mimpi kita semua adalah serupa untuk memastikan Malaysia bangkit, untuk memastikan kita dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat, tegasnya dalam ceramah jelajah perpaduan madani di Negeri Sembilan. Mustahil ahli parlimen UMNO yang dikatakan menyokong Perikatan Nasional itu sanggup mengambil risiko dengan mengosongkan kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-15 lalu dan bertanding dalam pilihan raya kecil demi menentukan keabsahan mereka. Dalam pada itu, adakah kaum bukan Melayu dan bukan Islam sanggup menjadi warga negara kelas kedua jika Perikatan Nasional kembali berkuasa? Adakah Abdul Hadi sedang berhalusinasi kerana terlampau kerap ponteng sesi parlimen ke-14 lalu sehingga tidak faham Akta Anti Lompat Parti?
Beliau patut malu apabila pemimpin GPS dan GRS menyatakan bahawa mereka akur kepada titah yang di-Pertuan Agong supaya membentuk kerajaan perpaduan demi kestabilan politik negara. Kehadiran pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dan pengerusi GPS Tan Sri Abang Abdul Rahman Johari Openg pada hari penamaan calon untuk penyokong calon PHBN adalah bukti komitmen dua gabungan itu kepada kerajaan perpaduan. Malah, pemimpin GPS dan GRS juga turut hadir dalam ceramah PHBN dalam pilihan raya negeri ke-15 ini. Menjadi kerajaan bukan sekadar mendapat pangkat sambil menikmati gaji dan allowance yang lumayan, mendiami rumah bagai istana, kereta mewah dan bercuti di luar negara. Kedudukan itu harus disertai dengan komitmen dalam rangka dasar yang mantap dan melaksanakannya dengan jujur demi rakyat. Bukannya merompak wang rakyat sekadar meminjam ungkapan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebanyak mungkin untuk poket dan suku sakat sendiri. Selain menunggang agama dan mengamalkan budaya politik perkauman sempit yang menjurus ke arah perpecahan, tiada lagi yang boleh diharapkan daripada gerombolan yang menjadikan tebuk atap kaedah untuk berkuasa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.